Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para pelajar, para jemaah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla kerana dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Fatir. Surah Fatir, surah yang ke-35. Surah 35, juzuk 22, ayat yang kita akan mulakan iaitulah ayat 15, 16, 17 dan 18, insya-Allah. 4 ayat pendek ya. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan Ar-Rahman edisi Jawi muka surat 943. 943. Muslimin dan muslimat, para pelajar sekalian, dalam ayat yang lepas Allah SWT telah memperingatkan kepada kita tentang beberapa gangguan, godaan, kacauan yang berlaku dalam perjalanan hidup manusia. Maka orang yang berpegang teguh dengan keimanan kepada Allah Azza wa Jalla, iman mereka semakin mantap. Bila tengok kepada ayat-ayat tanda-tanda kekuasaan Allah Ta'ala di atas, di antara langit dengan bumi, adanya awan, adanya hujan, turun pula ayat yang semalam kita sudah masuk ke dalam lautan, tenggelam mencari mutiara, mencari koral, mencari rahsia-rahsia Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala letakkan dalam laut. Zaman kita ini yang kayanya pergi korek cari minyak. Kemudian Allah peringatkan kita dalam laut tu banyak macam-macam dalam air tu. Ada ikan yang boleh dimakan dengan fresh. Tabiat ikan tak sama dengan tabiat tumbuh-tumbuhan, pokok buah-buahan. Ada buah-buahan yang tahan lama, tapi ikan dia tak tahan, tarian, kena makan selalu. Dengan adanya alat teknologi boleh kita simpan dalam peti. Dan Allah juga peringat kepada bahawa habailus syaitan, syaitan tu masuk menggoda manusia dengan cara yang tersendiri yang kita tak sedar macam mana dia boleh goda kita. Dia masuk ahli ibadat dengan cara dia, ahli maksiat dengan cara dia, macam-macam ahli. Dia masuk melalui lorong yang dibenarkan mengikut kategori orang. Dia tak masuk lorong yang bertentangan, kata orang. Maka Allah Ta'ala peringatkan bahawa sembahan-sembahan yang kamu sembah itu tak ada nyawa, tak ada power langsung, tak ada power. Maka ayat ini, ayat yang kita akan baca ini, iaitulah ayat Allah tunjukkan kepada kita bahawa semua makhluk berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Semua kamu fakir, lemah. Apa yang tak lemahnya? Sudah makan pergi ke tandas, makan dah sedap, semerbak wangi, bau sedap kan. Sudah makan lagi cari tempat busuk tandas pula. Kata apa? Apa yang tak lemah? Kemudian kita kuat berjalan sana sini, sekali kaki tersepak batu, darah kaki, batu tak pecah. Banyaklah kita punya kelemahan-kelemahan. Baik para pelajar sekalian, itu sedikit orang panggil ulang kaji ayat yang lepas. Mari kita baca ayat ni dulu. Ayat 15 sehingga 18.
Tafsir Pimpinan Jawi muka surat 943. 943. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ولا تزر وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى. إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. Tamatlah ayat kita. 4 ayat. Mari kita pergi pada terjemahan dia dan juga huraiannya. Ya ayyuhan nas, wahai manusia. Tuan-tuan dan puan-puan, para pelajar, kita sudah ingat bila Allah Ta'ala panggil manusia tu, maknanya ayat ini menyentuh semua kategori manusia. Tak kira Muslimnya, kafirnya. Yang baik, yang tak baik. Yang menentang, yang ikut, yang menentang. Manusia. Mari sini. Allah panggil dia. Oleh kerana Allah yang menguasai segala-galanya, maka wahai manusia, wahai umat manusia, antumul fuqara'u ilallah, kamulah yang sentiasa berhajat, fakir kamu kepada Allah Azza wa Jalla dalam semua perkara. Kita berhajat kepada Allah, Allah tak berhajat kepada kita. Sebab itu kita kena tunjukkan kita ni hamba yang iftiqar, yang sangat berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan kita kata Tuhan berhajat dengan kita. Sebab tu kita rasa hari ni aku malah nak layan lah, malah nak zikir. Malah nak zikir. Dia ingat zikir tu untuk Allah, la, zikir tu untuk kita. Untuk kita mendekatkan diri kepada Allah. Jangan kita salah faham. Mana Allah kata ayyuhan nas, manusia semualah. Ada kata manusia ni kafir zaman Nabi. Itu memanglah waktu turun ayat tu. Tapi ayat Quran ni dia umum sampai hari kiamat. Jadi kita kata permulaan khitab kepada puak kafir tu betul. Kemudian sambung kafir lain pula lah. Sambung manusia lain pula yang hidup selepas daripada zaman mereka. Antumul muhtajuna ila Allah fi kulli syai'. Kamu sangat berhajat kepada Allah Ta'ala dalam semua perkara. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Allahu wahdahu, Allah Ta'ala lah yang esa, yang tunggal, yang maha kaya, lagi amat terpuji. Allah yang esa. Al-ghaniyu an ghinan mutlaqan. Maknanya kaya dia tu kaya mutlak. Daripada sebarang sudut. Kaya dia tak perlu kepada semua makhluk dia. Tak perlu kepada ibadat mereka. Allah Ta'ala tak berhajat pada mana-mana sesuatu. Wa min ghinahu,
Di antara kekayaan Allah Ta'ala, dia tak perlu pada makhluk ni di dunia dan di akhirat. Tak ada. Wahwal mahmudu fi zatihi. Allah Ta'ala yang terpuji pada zat dia, pada nama-nama asma' dia, sifat dia, af'al, segala kelakuan perbuatan Allah Ta'ala. Wa aqwalihi wa syar'ihi wa qadarihi al-mahmudu ala ni'amihi wa ihsanihi bi khalqihi. Allah Ta'ala terpuji di atas semua apa yang dibuat kepada makhluk-makhluk dia. Sebab itulah kita, ayat Quran mula dengan Alhamdulillah, segala puji yang hanya tertentu bagi Allah, yang melayak dipuji, dipuja, disembah dan diminta pertolongan dan segala perkaranya. Jadi ayat ini Tuhan kata antumul fuqara, kamu fakir, Allah Ta'ala ghani. Dalam surah Muhammad dia balik pula. Surah Muhammad ayat 38. Wallahul ghaniyyu wa antumul fuqara. Ayat ini fakir dulu. Kemudian Allah Ta'ala kaya. Dalam surah Muhammad Allah kaya, mu tu fakir. Jadi uslub Al-Quran ni dia tukar dengan gaya bahasa yang ada maknanya tersendiri. Tidak kata kenapa sekali gini sekali gini. La, ada dia punya maksud yang Allah nak sampaikan kepada kita bahawa Allah tu kaya mutlak, mung tu fakir. Itu ayat surah Muhammad. Surah ni pula kamu semua fakir, Allah yang maha kaya. Jadi dua-dua tu manusia ni berhajat kepada siapa? Berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Satu lagi yang Tuhan sebut dalam suratul Hajj, surah Al-Hajj ayat 64, lahu ma fis samawati wa ma fil ard wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Wa innallaha lahuwal ghaniyyul hamid. Allah Ta'ala tu maha kaya lagi terpuji. Al-Hajj ayat 64. Jadi tiga-tiga ni Allah letak dia tu Al-Ghaniyyu dengan alif lam lagi. Al-Ghaniyyu. Apa sebab? Kita tengok di hujung nanti insya-Allah. Baik para jemaah sekalian. Sekarang ni kita sudah kenal Allah. Sifat dia yang kaya. Sifat dia tak berhajat kepada makhluk, makhluk berhajat kepada dia. Dan kita kata semua benda tu iftiqar ila Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah Ta'ala tunjuk lagi. Dan tunjuk kepada kekuasaan dia, dia tak perlu pada kita, tak perlu pada makhluk. Tengok ayat 17. Ayat 16 dulu. In yasha' yuzhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid. Maka jika Allah kehendaki, nescaya ia membinasakan kamu semua dan mendatangkan makhluk yang baru. Allah kata apa? Hei makhluk, mu jangan kerah kepala, jangan sombong, jangan angkuh. Kalau kamu tak mau dengar kata, kalau kamu tak mau ikut aku, kalau kamu macam-macam lagi dia punya kamu, kan? Tuhan kata boleh je, aku hilangkan kamu, ganti dengan orang lain. Boleh. Mana aku bukan berajak kepada kamu. Mu ada ke tak ada, bagi Allah Ta'ala tak ada kesan apa-apa. Tidak menjejaskan. Tidak menjejaskan kuasa Allah. Adanya kamu, tak ada kamu. Tapi Tuhan kata aku bagi peluang kepada kamu supaya kamu bertaubat, beriman, kembali kepada Allah, sebab aku sediakan pulangan yang besar untuk kamu. Tapi kalau kamu kedegil, kerah kepala, tak dengar kata juga, apa boleh buat? Kata orang bukan salah ibu mengandung, kamu salah pilih jalan pendidikan, jalan kehidupan. Kalau ibu salah mengandung, mati. Keluar atau mati lalu dia panggil songsang, melahirkan songsang. Ini anak keluar molek-molek. Zaman sekarang ni tak timbul masalah songsang sebab dia ada tingkap boleh dibuka. Kan? Allah, zaman dulu takut kita tuan-tuan. Kalau seorang ibu nak melahirkan anak ibarat seperti nyawa di hujung rambut. Takut. Kadang-kadang yalah lekat sikit dia punya perjalanan nak keluar tu, mati. Kadang-kadang mati dua beranak. Kadang-kadang mati seorang mak. Allahu Akbar. Dan sekarang ni risiko itu kurang sebab Allah bagi teknologi, doktor boleh buka tingkap. Allahu Akbar. Baik. Artinya
bukan salah Tuhan, salah kamu pilih jalan. Allah kata apa? Lau sya'allah la'afnakum wa ahlakakum. Kalau Tuhan nak, dia hancurkan kita semua, binasakan kita semua. Dan kalau kamu derhaka, wa ata bi khalqi ghairikum yuti'unah. Allah Ta'ala bawa mari generasi lain yang lebih taat, yang lebih mulia, lebih baik. Boleh. Kata di dalam tafsir At-Taisirul Karim, maksud dianya, in yasha' yuzhibkum. Tuhan kata kalau nak, Allah Ta'ala hilangkan kamu, dan Allah Ta'ala bawa mari makhluk yang lain kamu, atwa'alillah, yang lebih taat kepada Allah. Wa yakunu fi hada, ayat ini mengandungi amaran keras. Kebinasaan dipanggil dalam bahasa istilah dipanggil al-ibadah. Ibadah bukan ain. Ibadah dengan alif, maknanya penghapusan etnik. Kalau gitu bahasa kita sekarang ni. Ibadah ni penghapusan etnik. Maknanya kumpulan hak jahat ni Tuhan hancurkan semua sekali, tukar dengan yang baru. Itu sudah berlaku kepada umat-umat yang terdahulu. Ingat, bukan Tuhan cerita saja. Orang kata ni bukan royak saja, main-main. La, Allah Ta'ala telah pun buat. Kan? Allah Ta'ala telah pun buat. Cuba tengok berapa kaum, berapa kabilah, berapa kumpulan yang telah Allah Ta'ala tukar dengan orang lain. Contoh yang pertama, kaum Nuh. Mati habis tenggelam. Yang tinggal ada atas bahtera. Atas bahtera beranak pinak, jumpa balik berhala, kafir pula. Mari pula kaum mana? Kaum Lut, balik bumi, mati habis. Ad, kaum Samud. Maknanya kumpulan itu memang total, kata orang, lost, hilang terus daripada permukaan dunia ini. Tapi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi amaran, diberi peringatan. Sebab apa? Sebab Nabi rahmatan lil alamin. Nabi kita rahmatan lil alamin. Allahu akbar. Jadi rahmatan lil alamin, maka umat dia tidak dibinasakan secara ibadah, secara keseluruhan. Istiqsal, kata orang, buang terus daripada akar umbi, tidak. Dia masih ada. Allah Ta'ala ambil sedikit demi sedikit. Kata orang ambil sikit-sikit. Mari Bali, mari banjir, mari tsunami, mari gempa bumi, mari peperangan, huruf sama-sama dia. Mana mati tu bertempat kelompok. Mari baru ni mari sekejap Covid, berapa ribu mati, tapi taklah ramai sangat. Nak banding dengan satu kabil, satu kaum mati, tidak berlaku. Allahu akbar. Jadi ayat ini memberi amaran supaya kamu semua jangan sombong, jangan angkuh. Boleh je Tuhan nak hilangkan kamu sebagaimana Allah dah hilangkan kaum-kaum yang telah terdahulu. Baik. Ayat 17. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Dan pelaksanaan yang demikian. Allah Ta'ala bagi amaran, bagi peringatan. Tuhan kata, nak laksanakan apa yang amaran kepada kamu tu, tidaklah sukar bagi Allah, bukannya payah. Senang je Tuhan nak tukar kamu. Sudah pun berlaku kepada umat yang terdahulu. Kamu jangan berani-berani, jangan pandai-pandai nak lawan. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Bukanlah satu benda yang terlarang bagi Allah Ta'ala. Likamali qudratihi wa subhanah. Karena sempurnanya kuasa Allah Ta'ala dan maha suci Allah Azza wa Jalla daripada segala kekurangan. Allahu akbar. Kemudian di akhir ayat ini, ayat yang keempat. Ayat kita ni tak panjang, pendek-pendek je. Ayat yang ke-18. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى. Dan ketahuilah, seseorang pemikul dosa tidak akan memikul dosa perbuatan orang lain.
Ini asas keadilan dalam Islam. Tuan-tuan tanda, ini dia panggil asas keadilan dalam Islam. Dosa orang lain, tak ada orang lain boleh tanggung. Kita kata si A buat dosa, B tak tanggung. Itu pada asas keadilan. Asas keadilan, kesaksamaan dalam Islam ini, dosa orang masing-masing. Saya dengar ada seorang, dia tak mau tutup aurat. Hujah dia mantap. Bijak sungguh syaitan ajar dia berhujah. Dia kata yang pertama suami dia tak suruh. Kenapa awak sibuk-sibuk? Sedap dia punya hujah. Dia ingat suami dia tu boleh lawan Tuhan. Masya Allah. Yang hujah yang biasa diguna oleh geng-geng liberal ni, geng-geng yang tak mau patuh syariah ni, dia kata kubur masing-masing. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Dosa orang lain tak payah tanggung. Jadi dosa aku tanggung. Engkau apa peduli? Aku nak tutup aurat ke, nak pakai apa ke, you pergi jauh-jauh, pergi main jauh-jauh. Jangan kacau kita. Seolah-olahnya begitu kata-kata dia. Ayat ini baru permulaan, belum masuk pada huraian tuan-tuan. Ingat baik. Maknanya asas perundangan Islam, dosa orang lain tak boleh ambil orang lain. Wala tahmilu nafsun athimatun isma nafsin ukhra. Maknanya dosa seorang manusia itu tak akan ambil dosa orang lain. Fa kullu insan yujaza bi amalihi. Setiap orang dia ambil dosa dia. Macam kita kata orang ni berdosa, maka dosa dia tu dia tanggung. Macam tempat kita hari ni, mudah ya. Tengok ayat dulu. Lepas tu kita masuk pada analogi huraian-huraian semasa supaya mudah nampak insya-Allah. Wa in tad'u musqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'un walau kana dha qurba. Dan jika seorang yang berat tanggungannya dengan dosa memanggil orang lain untuk menolong memikul sama bebanan itu, tidak akan dapat dipikul sedikit pun daripadanya, walaupun orang yang diminta pertolongannya itu dari kerabatnya sendiri. Tak boleh. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hanyalah memberi peringatan kepada orang-orang yang takut melanggar hukum-hukum Allah semasa mereka tidak dilihat oleh orang. Ni kita maha ni. Ini dia nama dia iman. Waktu ada orang, tak ada orang, sama je bagi kita. Kita tak berani buat maksiat, tak berani buat benda mungkar. Itu dia panggil iman. Tapi kalau waktu ada orang dia warak, waktu tak ada orang dia lantak, itu munafik nama dia. Warak teh. Tapi dia punya waktu tak ada orang, mulalah. Cari video lucah lah. Cari filem-filem yang pelik-pelik. Dengan serban tu lah, dengan kopiah ada atas kepala tu juga. Yang warak di masjid, yang ni juga buat kerja pelik. Waktu malam, kita kata inilah manusia yang celaka. Zahirnya baik, tapi buruk di dalam. Na'udzubillah. Jadi orang ni, innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi. Mereka yang takut melanggar hukum Allah semasa tidak dilihat oleh orang dan semasa mereka melihat azab Tuhan. Bil ghaibi wa aqamus salah, dan mereka mendirikan salat. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi, dan sesiapa yang membersihkan dirinya dari segala yang dilarang, maka sesungguhnya ia melakukan pembersihan itu untuk kebaikan dirinya sendiri. Wa ilallahil masir, dan kepada Allah jualah tempat kembali segala-galanya. Baik para jemaah, itu dia panggil ayat terjemahan dulu. Satu pusingan terjemahan supaya kita nampak apa yang ada dalam ayat 18 ini. Mari kita pergi satu-satu. Yang pertama, wala taziru waziratun wizra ukhra.
Allah Ta'ala kata dosa orang lain tidak akan ditanggung oleh orang lain. Nah, jelaslah kepada kita. Tapi ada satu dosa dia panggil dosa yang berkaitan. Sebelum tu tengok ayat yang isu yang sama. Allah Subhanahu Wa Taala bawa mari dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am ayat 164. Kan? 164. ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى. Maknanya dosa orang lain tak naik atas kepala orang lain. Dalam surah Al-Isra ayat 13, wa kulla insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu mansyura. Kullu insan, setiap manusia, alzamnahu ta'irahu fi unuqih. Maknanya suratan amal yang tergantung di tengkok dia. Artinya ayat ini mengajar kepada kita para jemaah sekalian, setiap orang menanggung dosa dia yang tersendiri. Baik, itu orang kata ada juga dosa orang lain kita kena tanggung. Ini dia panggil dosa yang berkaitan. Tulis tuan-tuan, dosa yang ada hubungan, yang ada hubung kait dengan kita, maka dosa itu masih lagi di bawah tanggungjawab kita. Sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda hadis ni, penting hadis ni supaya kita faham isu ni. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Siapa dia menganjurkan dalam Islam ni satu perbuatan yang buruk, perbuatan yang buruk, fa'alihi wizruha, maka ke atasnya dosa hak dia buat, dosa dia anjur. Wa wizru man amila biha ba'dahu ila yaumil qiyamah, dan dosa orang yang melakukannya, orang yang melakukan perbuatan mungkar itu sampai ke hari kiamat, itu tanggung jawab dosa dia. Hadis ini dalam Muslim. Jadi adakah ayat ini bercanggah dengan hadis? Allah kata dosa orang lain kita tak pikul. Hadis ni kata dosa penganjur dipikul. Bagaimana kaifa najma, bagaimana kita nak kumpul di antara hadis ini. Tuan-tuan, hadis ini sangat penting. Hadis dengan ayat ni mesti dipasang sekali. Kalau tidak kita confuse. Mana ada dosa orang lain? Sebab tu dia sedap jawab, kubur lain-lain lah bang. Kubur lain-lain, betul lah kubur lain-lain. Maka di sini dosa yang berkaitan. Suami tak larang isteri, sedangkan dia sudah ada tanggungjawab. Isteri di bawah tanggungjawab suami, tapi kamu tak bertanggungjawab. Bapa tak bertanggungjawab dengan anak-anak, tak bagi pendidikan, tak bagi asuhan, tak bagi ilmu. Biar je anak-anak daripada kecil lagi tak tutup aurat sampai ke tua tak tutup aurat. Apa lagi? Masyarakat yang tengok orang buat maksiat, penganjur-penganjur yang buat maksiat, itu semua tu dia boleh masuk dalam kategori menanggung dosa orang lain yang bersebab. Dia panggil dosa bersebab, dia akan tanggung. Dosa bersebab, dia akan tanggung. Macam kita hari ni tuan-tuan. Bila seorang ni buat kes, kita kata dua beradik, dua kawan, A berhutang, nipu orang, scammer. Kalau kena tangkap, orang tak boleh pergi ambil mak dia, tak boleh pergi ambil adik-beradik dia. Kamu juga lah, dia yang dosa, aku tidak. Kami tak pernah tipu orang. Itu dia panggil dosa orang lain tak boleh tanggung. Tapi ada setengah tempat ni jahat. Tak ada anak dia ambil ayah. Lah, mana boleh macam tu. Itu zalim nama dia tu. Dosa orang lain. Ayah dia tak tahu anak dia jadi teroris. Kenapa kau pergi tangkap bapak dia? Tak boleh. Tetapi kita kena ingat, seorang ni dia tak tipu orang, tapi dia pergi jadi penjamin. Ni saya kata nak buat analogi mudah untuk kita nampak atas dunia. Orang ni nak pinjam duit dengan bank ke apa-apa, nak berhutang. Dia kata, Haji, boleh tak Haji jadi penjamin saya? Boleh. Boleh.
dia pun tanda tangan saya. Kawan tu pergi ambil duit 1 juta, bukan pergi melabur, pergi berjudi. Tak bayar hutang. Siapa yang bertanggungjawab? Dia seorang kan sekali dengan penjamin. Ini dia panggil analogi kaitan. Sekali dengan penjamin kena dicok muflis. Sebab apa? Sebab aku jamin orang. Berapa ramai kita dengan kawan-kawan kita yang kena dicas muflis sebab menjamin orang yang tak bayar hutang. Jadi dalam dunia ini pun sudah ada dosa yang berkait, di akhirat juga ada. Tapi asasnya kehidupan manusia, dosa orang lain tidak ditanggung oleh orang lain. Tapi kalau dosa maksiat, penganjur dia bertanggungjawab. Tuan-tuan menganjurkan maksiat. Satu stadium, berapa puluh ribu orang datang, berapa banyak awak tanggung dosa pada malam itu. Hari ini pula, banyak benda-benda mungkar, benda maksiat telah dihapuskan oleh para ulama tempat kita ni. Khurafat ni dibuang semua. Tiba-tiba ada lagi orang berani buka balik pintu khurafat dengan alasan benda ni amalan orang tua, dengan alasan benda tu khilaf-khilaf. Kita ingat, maka orang ni termasuk di kalangan orang yang akan menanggung dosa orang buat itu. Sebab dia yang buka pintu. Itu dipanggil dosa bersebab. Dosa bersebab. Macam penganjur-penganjur yang tak baik ni kan dalam hadis Nabi sebut. Tuan-tuan tengok dalam buku Mekah ni ada hadis yang saya sebut tentang bahayanya 3 kumpulan yang Allah Ta'ala tak nak tengok mereka pada hari kiamat. 3 kumpulan yang Allah Ta'ala sangat benci, marah sangat-sangat kepada dia orang ni. Sebab apa Tuhan marah? Sebab mereka ni buat kacau. Tengok ni. Muka surat 23 dalam buku Mekah. Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala abghadun nasi ila Allah thalathatun. Manusia yang paling dibenci oleh Allah Taala tu ada 3 kumpulan. Mulhidun fil haram, orang buat benda jahat di tanah haram. Ni berat ni. Pergi Mekah, pergi dia buat maksiat di Mekah. Na'udzubillah. Wa mubtaghim fil islami sunnatal jahiliyah. Islam dah hapus dah puasa jahiliyah, kamu hidup balik. Tak kiralah apa atas nama budaya, kebudayaan, tipu daya ke. Kan? Zaman dulu, ada masa dulu, pihak penganjur kebudayaan ni, ini atas nama budaya, kebudayaan. Permainan-permainan lama yang telah dihapuskan oleh ulama dulu. Permainan apa dia ni, jamu hantu ke, apa dia mandi safar ke, apa benda. Dia kata atas nama kebudayaan. Arwah bapak saya ni, dia kata itu bukan kebudayaan, itu nama ketipudayaan. Allahu Akbar. Rahimakallah ya walid. Dia kata itu bukan kebudayaan, tapi ketipudayaan. Tipu daya semua tu. Berlindung atas nama kebudayaan. Jangan. Mubtaghim fil islami sunnatal jahiliyah. Islam dah hapuskan benda-benda tak baik, kita hidup balik, bongkar balik, maka orang ini dosa dia berat, ditanggung oleh orang. Itu dosa yang berkaitan. Yang ketiga, muttalibu dami mri'in bighairi haqqin, orang yang nak menumpahkan darah orang tanpa hak. Hadis ini rawahu al-Bukhari. Ini bahaya tuan-tuan. Jangan duduk berlindung atas nama kebudayaan lah. Sebenarnya bukan kebudayaan tu, kata waliduna, itu tipu daya, bukan kebudayaan. Na'udzubillah. Baik. Barulah kita faham, dosa peribadi memang tak ada orang tanggung, tapi dosa penganjuran akan ditanggung oleh penganjur. Dan jangan lupa sebaliknya pula, pahala yang berterusan. Man sanna fil islami sunnatan hasanah. Siapa dia menganjurkan perkara yang baik dalam Islam, orang dah lupa dah dengan zikir-zikir hak Nabi ni. Orang dah lupa dah zikir lepas solat macam mana yang maksud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita pun anjurkan. Ini tuan-tuan zikir daripada Nabi. Alhamdulillah. Orang lupa dah solat sunat yang muakkad, kita anjurkan projek mega. Tuan-tuan semua gerakkan tenaga, panggil, ajak orang. Setiap orang yang ikut apa yang kita ajak melalui sunnah ini, semuanya berpahala di sisi Allah, walaupun kita sudah mati. Itu dia panggil pahala jariah. Yang tadi dosa jariah, dosa yang berterusan. Na'udzubillah. Baiklah para jemaah sekalian, wa in tad'u musqalatun ila himliha,
Kalau kamu panggil, wa in tastaghith yaumal qiyamati. Pada hari kiamat semarilah anak-anak, tolong ayah ni, berat sangat dosa ni. Ayah, tolong saya bapa, dosa berat. Tak ada siapa mari tolong. Tak ada siapa mari tolong. Walaupun anak beranak, walaupun adik-beradik, walaupun suami isteri, tidak boleh tolong menolong di akhirat esok sekiranya seorang itu derhaka, seorang itu tak derhaka. Macam mana kita nak faham dengan hadisus syafa'ah? Macam mana kita nak faham? Ada kan orang Islam boleh tolong orang? Iyalah boleh tolong, tapi tidaklah masa tu. Waktu perbicaraan masing-masing kena bicara. Kamu berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, tidak ada peguam yang akan membicara. Tak ada. Atas dunia ni bolehlah cari peguam baik-baik. Sebab itulah saya nasihat kepada murid saya yang kerja dalam bidang guaman. Kita kata, ya akhi, ya abnai, kalau kamu tahu kes ini memang kes betul, khianat betul, memang dia curi, kamu jangan bela dia. Dia tu tugas peguam membela siapa saja. Kita bela orang mazlum, orang kena zalim, orang kena enaya. Tapi kalau dia betul-betul memang dia khianat, memang dia jahat, kenapa kamu nak bela? Nak lepas atas dunia ni boleh je dengan putar belik kamu, tapi bagaimana di akhirat? Kita hidup kira nak ambil duit je. Jangan. Peguam-peguam membela orang yang dizalimi, orang yang ternaya. Jangan bagi bela orang buat naya. Ni orang buat zalim pun kita bela juga. Atas rasa nak rampas harta orang itu. Kalaulah kezaliman dia merampas harta orang, kamu juga terpalit sama di akhirat esok. Sebab kamu bawa kes di mahkamah, dia menang, dia boleh rampas harta adik-adik dia melalui sistem pusaka ke sistem apa saja, bermakna kamu juga bertanggungjawab rampasan harta itu di hadapan Allah Azza wa Jalla. Mahkamah yang tentukan, bukan aku. Mahkamah cakap jatuh hukum berdasarkan hujah awak. Mempandai belik, memputar belik, dia jatuh hukum. Kena ingat baik. Nabi SAW telah meletakkan asas ini. Pernah Nabi jatuh hukum pada seorang. Tapi kalau mengikut dalam ilmu Nabi melalui wahyu, dia tahu orang itu menipu. Kenapa Nabi jatuhkan hukuman itu? Nabi kata, innama aqdi, aku jatuhkan hukuman ini berdasarkan apa yang aku dengar hujah kamu. Aku jatuhkan hukuman berdasarkan hujah. Kalau berdasarkan wahyu memang musalah. Tapi Nabi tak guna wahyu. Kenapa? Lepas Nabi wafat, wahyu tak ada. Bagaimana Sayyidina Abu Bakar, bagaimana Umar, Uthman, Ali radhiyallahu anhu nak jatuhkan hukum lepas pada itu? Maka Nabi ajar mengikut jalan biasa. Jalan mendengar keterangan, bawa bukti dan hujah. Maka Nabi kata, aku tahu mana-mana orang yang aku jatuhkan hukuman berpihak kepada dia. Tapi kalau dia tahu benda itu salah, maka dia ambil harta itu sepotong api neraka. Itu dia panggil dosa bersebab. Jadi janganlah kita mudah-mudah macam ni. Saya tak ada apa dah, beres dah. Setengah bapak ni sujud syukur kalau anak dia kahwin. Sebab apa? Dia kata dia lepas tanggungjawab. Lepas ni dosa suami dia ambil pula. Senang ke dia. Baik. Jadi di akhirat esok tak ada siapa nak tolong siapa. Allah kata apa? Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi wa aqamus salah. Orang yang dengar kata, orang yang taat, orang yang ikut peraturan, yang takut melanggar hukum Allah ini, iaitulah orang yang betul-betul beriman kepada perkara ghaib. Dia tahu ada Allah, ada Rasul, kita ada malaikat yang mencatat, semua kita ada. CCTV cukup, lengkap. Jadi macam mana kita berani nak buat maksiat kalau kita tahu sudah benda tu ada? Sebab itulah saya selalu tekankan dalam ucapan kita, tazkirah kita. Abu Anas kata, tuan-tuan, sekarang ni kita kena mantapkan akidah kita dan anak-anak cucu kita dengan kefahaman, dengan penghayatan. Bukan setakat dihitung saja. Kalau hitung saja semua orang tahu Allah Ta'ala mendengar, melihat, Allah Ta'ala mengetahui. Tapi bagaimana sifat itu nak terpasak dalam hati kita sehingga menjadi manusia yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Tak berani buat aku, Tuhan tengok. Tak berani buat, Allah Ta'ala dengar. Tak berani buat, Tuhan tahu. Ini baru betul. Ni main tak ada rasa apa-apa. Maka hilang rasa, deria rasa itu hilang. Itu yang betul kita perbetulkan. Baik para jemaah sekalian. Jadi Nabi kata, Allah kata apa? Innama tunziru ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam
amaran, peringatan yang kamu beri yang bermanfaat kepada siapa? Kepada orang yang beriman dengan Allah Azza wa Jalla walaupun kita tak pernah tengok Tuhan. Tak ada orang tengok Allah. Itu dia panggil beriman dengan perkara yang gaib. Kita tak tengok. Kita tengok tanda-tanda wujudnya Allah Azza wa Jalla. Mereka takut melakukan maksiat kepada Allah ketika seorang seperti mereka takut ketika ramai. Kita ramai, kita takutlah, takut orang tengok. Takut orang kritik kita. Waktu seorang, berani. La, itu nama dia tidak betul-betul mantap beriman dengan gaib. Wa aqamus salah, mereka menunaikan solat dengan sempurna, dengan rukunya, dengan syaraknya, dengan khusyuknya, dengan khuduknya, dengan tazallul, cukuplah lengkap. Allahu Akbar. Baik, dalam ayat ini dengan ayat surah Yasin ada kaitan. Surah Yasin ayat 11. Innama tunziru man ittaba'a az-zikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Orang yang dengar peringatanmu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang ambil perhatian kepada apa yang kamu katakan, iaitulah orang yang ingat kepada Allah dan khasyar rahman bil ghaib, takut kepada Allah Taala waktu ghaib, waktu kita sunyi-sunyi. Kita tak pernah tengok Tuhan tapi kita yakin ada Allah. Kita tak pernah tengok malaikat, kita yakin malaikat duk tulis apa yang kita tulis, apa yang kita kata. Allahu Akbar. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Allah kata apa, siapa dia bersihkan dirinya daripada dosa, daripada maksiat, daripada kotoran, daripada segala bencana ini, maka dia telah membersihkan dirinya. Siapa dia bersihkan jiwanya daripada kufur, daripada dosa-dosa, daripada maksiat, dengan melakukan keimanan dan ketaatan dan bertaubat kepada Allah, memperbanyakkan amal yang soleh, maka semua itu kembali kepada diri sendiri. Tuhan tak berajak. Tuhan kata, aku tak nak pun. Aku nak tengok kamu taat ke tidak. Itu je. Syurga aku bagi banyak. Kan? Aku dah sediakan untuk kamu. Tinggal lagi kamu pilihlah nak syurga ke tak nak. Allahu Akbar. Wa man tazakka ay zakka nafsahu, bersihkan jiwanya daripada dosa-dosa, maksiat-maksiat, segala benda keaifan seperti riya, takabur, bohong, menipu, khidak, buat orang panggil konspirasi, munafik, akhlak-akhlak yang buruk. Ini semua ni, siapa dia bersih diri daripada sifat ini, orang itulah orang yang telah membersihkan jiwanya. Tuan-tuan dan puan-puan, ada sebuah kitab yang telah saya syarahkan. Ini menarik kitab ni. Untuk pembersihan jiwa, kita baca kitab ni dulu. Nama dia Penawar Bagi Hati. Penawar Bagi Hati ni, alhamdulillah, yang ditulis oleh Syekh Abdul Qadir Al-Mandili. Syekh Abdul Qadir ni masyhur lah. Dia ni salah seorang daripada guru pada bapa saya. Dan kebanyakan guru, tuan-tuan guru di pondok-pondok di Kelantan di tahun 60-an ni, tahun 60-an yang belajar di Mekah sekitar 50-an, kebanyakannya murid pada Abdul Qadir ni. Jadi kitab ni nama dia Penawar Bagi Hati. Untuk kita nak mengaji tasawuf yang permulaan ini, eloklah kitab ni. Alhamdulillah saya sudah huraikan dalam YouTube ada. Tuan-tuan ambil dia punya kitab, ambil dia punya rakaman, ambil kitab, talaki dengan dia, insya-Allah 30 malam khatam kitab. Jangan duduk pelik-pelik. Oh, saya nak mengaji tasawuf pelik-pelik ustaz. Tasawuf kita ni siapa perekat hakikat makrifat. Kita dengar apa menarik, tapi pergi belajar tak faham apa. Nak faham apa, berbagai pelik. Mana ada faham. Dia ada setengah pentaasuk ni pelik. Dia kata kalau tak faham tu, bila tuang syekh guru mengajar martabak tu martabak ni kita tak faham, itu menunjukkan kepada ketinggian ilmu tuan guru. Dia punya ayat pula, dia spin macam tu pula. Mana kalau dia mengajar kita tak faham, itu menunjukkan ketinggian ilmu dia. Kita kena istiqamah duduk bawah dagu dia walaupun tak faham apa. Hak Nabi ajar pelik.
Nabi SAW kalau sahabat tak faham, dia akan ulang 3 kali supaya semua orang faham. Kita pergi mengaji hak ni pula, kena tak faham tu baru tinggi darjat. Macam-macam. Ulama-ulama pendidikan pula macam-macam istilah dah keluar. Pedagogi lah, apa benda dia punya pendidikan tu ni, nak suruh orang faham. Ini semua ni jalan-jalan nak kelentong orang je tu. Awak tak faham? Oh tunggu, nanti awak punya martabat naik, kena taat. Kamu dengan guru ibarat seperti mayat dengan tukang mandi. Mana kena taat 100%. Total dia punya ketaatan. Akhir sekali menjadi daripada ketaatan menjadi ketaksuban. Akhir sekali daripada menghormati guru pada mentakdis, mensucikan guru. Na'udzubillah. Hati-hati tuan-tuan. Ini semua perakat-perakat syaitan. Allah kata wa man tazakka fa innama yatazakka. Siapa nak bersih hati, nak suci jiwa, belajarlah kitab-kitab yang murni seperti kitab Penawar Bagi Hati, kitab Riyadhus Shalihin, dalam bab ikhlas, dalam bab takut kepada benda-benda larangan, al-umur al-manhi. Ada 50 siri kuliah. CD MP3 pun ada tuan-tuan. Tajuk dia perkara-perkara yang dilarang. Saya syorkan sangat-sangat. Kalau tuan-tuan nak baca kitab Riyadhus Shalihin, ambil bab perkara yang dilarang itu, dengar itu. Banyak kita kena tarik handbrake. Kita berjalan terantuk, kata orang. Berjalan terhantuk kepala. Sebab apa? Oi, rupanya dilarang benda ni. Aku ingat okey je. Tengok, okey je. Kita langgar SOP Tuhan. Na'udzubillah. Baik. Kita pergi pada ayat terakhir. Wa ilallahil masir. Dan kepada Allah jualah tempat kembali segala urusan. Tempat kembalinya, segala urusan ini kembali ke mana? Kembali kepada Allah. Maknanya, kalau kamu bersih jiwa, Allah sebut dalam ayat lain, Tuhan kata, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat, tidak ada yang boleh menyelamatkan kamu daripada azab Allah Ta'ala kecuali orang yang datang bertemu Allah dengan hati yang sejahtera. Qalbin salim, dengan hati yang sejahtera. Ini orang yang selamat. Jadi sejahtera daripada apa? Ulama kata sejahtera daripada syirik. Na'udzubillah. Syirik besar, syirik khafi yang tersembunyi. Sejahtera daripada penyakit-penyakit syahwat. Penyakit syubhat dan penyakit syahwat. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita para jemaah sekalian perkara kepahaman yang baik dan kita dapat bersihkan jiwa kita daripada perkara kotoran-kotoran yang boleh menjahannamkan kita di akhirat nanti. Baiklah, tamatlah perbincangan kita. Kita pergi kepada al-fawaid. Ada beberapa faedah. Yang pertama, fawaid tarbawiyah. Faedah dari sudut pendidikan. Yang pertama, dalam ayat yang kita baca tadi. Ayat yang kita baca ni, ya ayyuhan nasu antumul fuqara. Manusia, kamu semua tu fakir belaka. Allahu akbar. Ayat ini menetapkan, qarrarallahu, Allah Ta'ala telah takrirkan, menetapkan bahawa manusia tu fakir, berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Fakir dari sudut mana? Min jami'il wujuh. Fakir daripada semua sudut. Ketika kita nak jadi, kita tak jadi kita sendiri, Allah yang jadikan. Kemudian anggota kita tak nak tunjuk kita ni kuat tak kuat, Allah yang beri kekuatan. Ada orang yang anggota dia kuat, ada anggotanya lumpuh, ada anggotanya cacat, tak cukup. Fakir kita kepada rezeki, kita nak makan, Allah yang beri rezeki. Fakir kita ketika datangnya bala bencana penyakit, kita tak mampu nak tolak. Hari ni sudah hampir 2 tahun, ke 2 tahun dah kita ni duk main dengan COVID. Kejap-kejap kena cucuk. Mula-mula vaksin 1, vaksin 2, vaksin akhir sekali vaksin 3, entah berapa vaksin lagi kena. Apa dia? Macam-macam dia punya, tak boleh nak tolak kita ni kecuali usaha ikhtiar. Yang kelima, fuqara, fakir kita kepada pendidikan, dia panggil tarbiyah, macam mana kita pun tak berani juga nak buat. Kejap-kejap keluar berita budak-budak bertumbuk di asrama, bully dia panggil, bully. Allahu akbar. Fakir kita kepada ketuhanan.
Kita berhajat kepada Allah Azza wa Jalla yang kita sembah, yang kita puja. Fakir kita kepada ilmu. Asalnya kita jahil, Allah yang ajar kita. Fakirlah senang. Fakir bimaknal kalimah. Fi jami'il wujuh. Fakir dalam segala-galanya. Tak usah kata kita kuat. Itu yang pertama. Yang kedua, ya ayuhana antumul fuqara'u ilallah. Yang tadi kita bercakap fuqara', kamu tu fakir. Fakir min jami'il wujuh. Yang kedua ni, fuqara'u ilallah. Kamu fakir. Ayat ini memberi i'lam, memberi maklum bahawa kita ni sangat berhajat kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ada orang yang bergantung diri kepada makhluk, maka orang tu orang tak cerdik. Orang bergantung diri kepada makhluk, apalagi makhluk yang sudah mati, pergi duduk korek kubur dia, duduk main, gosok kubur sana sini. La. Kita terus bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ketiga, wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah Ta'ala yang maha kaya, al-hamid, lagi terpuji. Al-hamid huwal ladzi lahu minas sifat. Allah Ta'ala yang mempunyai sifat-sifat yang terpuji, yang patut dipuja dan dipuji. Patut dipuja, dipuji. Siapa dia tak puja Allah Ta'ala, bermakna dia tak sayang ke Tuhan. Siapa dia tak puji Allah, bermakna dia tak sayang kepada Allah Azza wa Jalla. Oh, saya sayang. Mana boleh Abu Ana tuduh macam tu? Kami ni sayang kepada Allah. Betul? Betul. Abu Ana mau tanya soalan. Soalan ni jangan marah kalau ditanya. Kita dah ijazahkan zikir ni. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah akbar. Semalam sampai hari ni, 24 jam. Berapa kali seorang-seorang sebut nama Allah? Oh, tanya soalan sensitif selalu. Soalan provokasi selalu. Dah. Maaflah Ustaz. Saya janji dulu nak kata 500 hari. Tak sempat, semalam 5 kali je. Di mana lidah kita? Di mana hati kita? Sebab lidah yang akan bergerak berdasarkan hati. Bila hati ingat ke Tuhan, lidah akan bergerak. Hati. Bila hati terkunci, terkuncilah yang lain-lain. Kenapa Tuhan kunci? Tuan-tuan dan puan-puan, malam nanti, rewind balik kehidupan kita 24 jam. Berapa kali kita sempat zikir subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar? Berapa kali? Tak cukup 500 kali. Menangis tuan-tuan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Di antara doa kita, ya Rabbi ya Karim, dengan sebab dosa-dosa akulah hatiku tak ada signal untuk ingat kepadamu. Hati tak atas signal ke kepala, tak atas signal ke mulut, lidah tak bergerak. Kita minta dengan Allah, ya Allah bukalah kunci hatiku supaya aku sentiasa ingat kepadamu ya Allah dalam semua keadaan. Doa. Tengok ni. Yang keempat. Innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaib. Orang yang dengar nasihat Nabi itu orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Falladzina yaqbaluna an-nizara. Orang yang dapat mendengar nasihat, orang yang mendapat manfaat itu, iaitulah orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau tak takut, macam kita nasihat cakap dengan lembu. Tuan-tuan pergi dekat lembu, bawa mikrofon, cakap dengan dia. Mu, kambing, dengar aku nasihat. Apa faedah? Tak ada faedah apa-apa. Manusia yang tak ada kepahaman, sama juga. Macam kita bercakap dengan hayawan, tidak ada. Jadi kita nak keluar daripada kelompok itu. Bila bercakap tentang Allah dan Rasul, buka telinga, buka mata, biar kita dengar apa yang Allah nak sampaikan kepada kita, apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Ingat baik. Bagaimana? Apa contoh? Contoh orang takut ke Tuhan ni, yang pertama dia dengar, dia terkesan, kemudian anggota dia bergerak, mulutnya zikir, anggotanya solat, bantu orang, berpuasa, alhamdulillah. Yang kelima, fa in wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Siapa dia bersihkan diri dia, maka dia telah membersihkan hati dia. Untuk diri dia. Jadi kita hari nak bersih hati dengan apa? Marilah kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Bersih kita ni untuk kita. Sebab tu orang yang melakukan dosa, dia panggil orang yang menzalimi diri sendiri. Orang buat dosa, nama dia orang zalim pada diri sendiri. Kenapa? Kenapa? Sebab bila dengan dosa, dia akan diazab.
Sayang ke tubuh kita, sayang. Kenapa kita nak azabkan dia? Dan orang yang membersihkan jiwa, dia telah bersihkan diri dia. Sebab apa? Bersih daripada dosa, daripada mungkar, daripada maksiat. Alhamdulillah. Yang keenam, wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Ulama tadabbur kata al-hasu ala tazkiyatin nafsi. Ayat ini menggalakkan kita supaya bersih jiwa kita, insya-Allah. Tuan-tuan, setiap kita tahu kemaslahatan diri kita. Kita tahu apa yang kita nak buat. Kita tahu apa yang kita nak cakap. Kita tahu apa kesan daripada perbuatan kita. Maka kita mulalah. Tinggalkan sedikit demi sedikit. Orang tanya ulama, al-akhlaq, perangai kita ni, jiwa kita ni, kasbiyun aw wahbiyun. Kasbi makna kita boleh usaha jadi orang baik, ataupun hebatun minallah. Wahbiyun, wahbi, hormati. Jangan salah berbaris. Jadi muka lain pula. Wahbiyun maknanya anugerah daripada Allah Azza wa Jalla. Maknanya kita dia tiba-tiba jadi baik. Kenapa? Tuhan tukar hati dia. Ulama kata bukan begitu. Kita kena usaha. Tuan-tuan dengar kata dia cerita Sayyidina Umar dengan ketegasannya dengan ni. Tapi kata orang dalam sifat Sayyidina Umar di akhir hayat dia ada lurahan air mata ni. Di pipi dia ada kesan aliran air mata. Umar yang orang takut pada dia, akhirnya malam hanya menangis kepada Allah Azza wa Jalla. Hati kita boleh diubah, tapi syarat dia nak berubah. Itu syarat. Sebab tu bila orang mari pondok saya akan tanya, tuan nak duduk sini kenapa? Kenapa nak duduk sini? Matlamat, objektif datang sini kenapa? Dia kata saya nak jadi orang baik ustaz. Saya nak tinggalkan dosa maksiat, mencari persekitarannya. Kita kata alhamdulillah, insya-Allah. Tapi kalau mari sebab serabut ustaz duduk rumah, anak duduk minta harta je, baliklah. Pergi settle harta dengan anak-anak dulu. Mari bukan kerana Allah, kerana nak cari nak serabutkan anak dia harta. Ada juga orang mari sini sebab apa? Sebab dia kahwin lain. Mari nak sembunyi bini. La, kita kata bukan tempat perlindungan di sini. Di sini tempat mencari keampunan Allah Azza wa Jalla. Ingat, hati-hati. Jadi kita kena cuba. Dalam ilmu psikologi dia kata quwwatul azimah tughayyiru syai'. Kekuatan jiwa nak berubah, itulah permulaan jalan yang baik. Dalam hadis kata an-nadamu taubah. Menyesal itu taubat. Maksudnya kalau kita nak mula perjalanan hidup baru, bermula dengan kekuatan jiwa nak berubah. Tapi kalau jiwa tak nak berubah, pergilah cakap. Orang Kelantan kata, royaklah rimah gajah pun, dia tak akan tak ada apa. Banyak kali dah saya cerita tentang orang tak nak berubah pergi Mekah kan. Dia isap okok kat Mina. Saya pegang tangan dia. Bang, kita di Mina ni. Ya, saya tahu. Tapi padamlah rokok. Kalau kita tak nak berubah di sini waktu haji, kenapa bila lagi nak? Memang saya tak nak berubah. Dia jawab, Allahu Akbar. Saya kata, astagfirullah, sombongnya makhluk ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala ubahkan dia sebelum dia balik. Allahu Akbar. Baik. Tamatlah yang ke-6. Kita pergi pada yang ke-7 di bawah fawaid al-ilmiyah. Antumul fuqara'u ilallah. Kamu semua tu fakir kepada Allah Azza wa Jalla. Allaqa subhanahu al-faqra ilaihi bismihi. Allah Ta'ala letakkan kefakiran kita itu kepada Allah dengan namanya sendiri. Fuqara ilallah. Tuhan tak kata kamu berhajat kepada Rabb. Lah, kepada Allah, kepada Tuhan. Liyu'zina. Supaya Allah nak bagi kepada kita bahawa kefakiran manusia itu ada dua kategori. Tulis tuan-tuan. Kefakiran itu ada dua kategori, iaitulah fakrun ila rububiyatihi. Semua makhluk ini fakir, berhajat kepada kuasa Allah Ta'ala, pentadbiran Allah Azza wa Jalla, ketuanan Allah Azza wa Jalla. Semua, tak kira yang kafir tak kafir pun semua berhajat belaka. Kalau tidak, tak makan nasi dia. Yang kedua, fakrun ila uluhiyatihi. Kefakiran kita kepada ketuhanan Allah Azza wa Jalla, uluhiyah. Al-uluhiyah. Inilah kefakiran yang telah diguna oleh para nabi, rasul, hamba-hamba yang soleh. Inilah kefakiran yang memberi manfaat kepada kita di dunia di akhirat. Kita fakir kepada ketuhanan Allah Azza wa Jalla, maka kita tak sembah kecuali Allah, kita tak minta pertolongan kecuali kepada Allah, kita tak minta perlindungan, pergantungan kecuali dengan Allah Azza wa Jalla. Tulis tuan-tuan,
Fakir tu ada dua. Jadi fakir biasa tu biasa lah. Kafir ke, tak kafir ke, binatang ke, hayawan ke, semuanya berhajat kepada pentadbiran Allah Ta'ala. Tu hantar mari makanan, dia makan. Tapi kefakiran yang kita nak, al-faqru ila uluhiyatihi. Sebab itu Allah sebut nama dia. Antumul fuqara'u ila Allah. Kamu berhajat kepada Allah. Tuhan sebut nama yang maha mulia. Allahu Akbar. Mudah-mudahan nama ini terpasak dalam jiwa. Kita sentiasa ingat kepada Allah pagi, petang, siang, malam. Kita takut melakukan maksiat kepada Allah ketika zahir dan tersembunyi. Ya Allah, jadikanlah kami dan keluarga kami orang yang takut padamu, zahiran wa batinan, yang zahir yang batin, depan orang dan belakang orang. Biarlah kita jadi orang yang takut kepada Allah. Amin. Yang ke-8, wallahu huwal ghaniyul hamid. Allah kata, Allah Ta'ala al-ghaniyu. Mana-mana ghani? Al-ghinal mutlaq, yang kaya sekaya-kayanya. Min jami'il wujuh. Kata ulama, al-ghaniyu, dia bawa dengan alif lam. Huwal ghaniyu. Maknanya kaya yang meliputi segala perkara. Kalau kata ghani, ghani saja tu boleh jadi lain. Tapi al-ghani, al-ta'rif, mana Allah Ta'ala ni, kekayaan dia yang mutlak. Dan Allah kembarkan dengan al-hamid. Al-hamid, yang terpuji. Sebab apa? Kaya yang terpuji. Allah nak bezakan dengan sebahagian dia panggil haji bakhil, kata orang dah. Kaya bakhil. Ada orang tak puji dia. Oh, dia ni kaya lah. Kaya. Harta dia juta-juta. Tapi dia punya bakhil boleh tahan juga tinggi darjat. Lah. Allah gambar kepada kita al-ghaniyul hamid. Kaya yang terpuji. Maknanya Allah Ta'ala kaya, rahmat dia sangat luas. Dia beri makan kepada hayawan, dia beri makan kepada orang, yang kafir, yang Islam semua dapat makan. Allahu Akbar. Ataupun kaya tanpa hak, seperti pergi mencuri, merompok, rasuah, riba, semua tu tidak terpuji. Kaya tak terpuji. Allah Ta'ala al-ghaniyu al-hamid. Masya Allah. Yang ke-9, wala tazir waziratum wizra ukhra. Dosa orang lain tidak ditanggung oleh orang lain. Maknanya secara umumnya ayat ini menunjukkan kamalu adlillahi azza wa jalla, sempurnanya keadilan Allah azza wa jalla. Sempurnanya keadilan Allah azza wa jalla. Allah Ta'ala tak letak dosa orang lain ditanggung oleh orang lain. Tak ada. Dosa orang lain tidak ditanggung oleh orang lain kecuali dosa yang bersebab, sebagaimana hadis yang saya baca tadi. Siapa dia menganjur, maka dia ambil sekali dosa dengan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan jadi penganjur maksiat, jangan jadi penganjur macam orang sekarang ni, saya tak anjur apa, tapi saya buat senarai. Dia create satu tuduhan kepada orang, dia pun buat senarai. Masukkan nama orang tu, orang ni. Tuan tunggulah di akhirat esok. Setiap orang baca, orang percaya, orang share senarai awak, kita jumpa di akhirat. Na'udzubillah. Baik, yang terakhir para jemaah sekalian, innama tunzirul ladzina yakhshawna rabbahum. Orang yang betul-betul manfaat daripada peringatan ini siapa? Orang yang takut kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau betul-betul zahirnya takut, batinnya takut, zahir akan terselah. Dia tak akan buat maksiat, dia tak akan langgar perintah Allah, dia akan menunaikan solat dengan sempurna. Itulah tandanya orang tu takut kepada Allah. Kenapa dia tu diam tu? Dia takut ke Tuhan tu. Dia semaya ke tak? Tak. Berapa peksen lagu tu? Tak. Macam anak ni tak buat. Anak declare, saya ni taat pada ayah dia. Semua ayah dia suruh, mak dia suruh buat, langsung dia tak buat. Taat apa macam tu? Jadi kita kata kita taat kepada Allah Ta'ala, tapi semua perintah Allah tidak diingat, tidak diikut. Kita kata apakah ketaatan yang kamu tunjuk? Kita kata itu taat palsu. Na'udzubillahi min ghadabillah. Kita minta perlindungan dengan Allah Ta'ala daripada kemurkaan Allah. Tamatlah 10 perbincangan. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan yang akan datang bermula ayat 19. Ayat 19 insyaAllah. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.